Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bukan dipinta kehidupan menumpang di sudut bangunan, di tepi sungai, di bawah jambatan mahupun di kaki lima. Namun disebabkan lonjakan kos sara hidup di bandar dan ada ditimpa konflik keluarga, mengheret mereka menjadi gelandangan atau sahabat jalanan. Haliza Abdul Halim berasal dari Kelang, Selangor. Ibu kepada 5 cahaya mata, telah lebih 20 tahun menjalankan kerja-kerja kemanusiaan dan kesukarelawan. Dia pengasas NGO Baitul Fiqh. Kebanyakan sahabat jalanan di sini mengenali Haliza dan sukarelawannya. Ini memudahkan mendapat kerjasama, terutama apabila ada kehadiran rakan media dan individu persendirian yang ingin membantu. Pelbagai stigma dan diskriminasi terhadap golongan sahabat jalanan wujud hingga ke hari ini. Namun bagi Haliza, mereka juga insan yang perlu disantuni. Kerap kali sahabat jalanan dicemuh sebagai komuniti yang mencemarkan pemandangan ibu kota. Sebahagian daripada mereka bekerja sebagai pengawal keselamatan, pembantu kedai, pekerja am dan buruh binaan. Berikutan gaji rendah dan tidak mampu menyewa bilik, mereka hidup bergelandangan di sekitar ibu kota. Sumbangan sarapan pagi disediakan Baitul Fiqh menjadi bekal kepada mereka untuk meneruskan kehidupan. Pagi ni kita menguruskan sarapan pagi untuk rakan-rakan jalanan kita. Ini merupakan salah satu aktiviti kami di Baitul Fiqh untuk mengedarkan makanan bagi rakan-rakan kita yang kurang bernasib baik. Mudah-mudahan dengan sedikit bantuan ni dapatlah melegakan sedikit kegusaran mereka bila tak dapat makan and all that. Desakan sosioekonomi dan gangguan emosi menghimpit mereka ke gelanggang serba kekurangan. Namun, kehidupan perlu diteruskan. Sahabat jalanan yang menghuni di sini terdiri daripada pelbagai agama, bangsa dan peringkat umur. Menurut Haliza, asal penubuhan Baitul Fiqh memberi bantuan kepada remaja perempuan terlanjur untuk mendapat peluang kedua. Kini mereka membantu dan ambil peduli sahabat jalanan di ibu kota dan sekitar Lembah Kelang. Dalam hidup ini, pelbagai perkara saling bergantung antara satu sama lain dengan setiap individu yang berada di sekeliling kita. Meskipun hidup diuji dengan pelbagai dugaan, setiap apa yang berlaku pastinya ada hikmah tersendiri. Haliza berkongsi kegembiraan memaklumkan ada beberapa sahabat jalanan yang berjaya mengubah diary kehidupan suram mereka, tidak pernah lupa kepada rakan yang masih menghuni di jalanan. Dia driver bas, tapi dia masih tak mampu nak sewa rumah, dia masih duduk di jalanan. Sekarang dah stable, dia bawa lori KL Singapore. Dia bagi akak tiap-tiap bulan 1,000 untuk akak buat ni. Mak dia meninggal, dia suruh akak buat kenduri arwah, semua. Lepas tu ada yang dah kerja-kerja tu, dia akan bagi kita video lama-lama kenangan dia. So akak cakap, kita lupakan buku lama, kita buat tu. Kebanyakannya macam tu lah. Macam Kamran ni pun dah lama kita kenal. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Kamran Hajiuddin berasal dari Sabah, negeri di bawah Bayu. Lebih 30 tahun meninggalkan kampung halaman dan pernah menjadi penghuni di bawah jambatan Sungai Kelang ini. Namun baginya, dia cuba berusaha sebaiknya untuk mengubah kehidupan. Diorang ni datang untuk bertumpang teduh saja di sini, di malam hari. Di siang hari ni, diorang kebanyakannya ada yang bekerja daripada segi part time, daripada hotel ataupun mengangkat barang-barang pejabat. And then bila malam hari tu, diorang datang ke sini untuk berteduh saja.
Baguslah, baik Baitul Fik ni baik membantu pada rakan-rakan jalanan ni, memberi makanan untuk dorang apa ni, untuk macam bagi dorang satu kehidupan barulah pada dorang dan termasuk saya juga sendiri. Pelbagai aktiviti diatur pihak Baitul Fik juga rakan NGO lain buat gelandangan yang menetap di sekitar ibu kota. Ia bertujuan untuk mendekati dan membantu merungkai dugaan yang membelenggu diri mereka. Kita ada rumah ngaji tepi sungai. Lepas tu kita ada, kadang kita bawa diorang seminar kerohanian tepi sungai. Kita ada surat duha, tazkirah, selawat. Tapi sejak PKP ni kita dah stop sangatlah. Dah tak ada. Dan kita bawa ada seminar yang paling rasanya yang terkesan untuk kita nampak dalam perubahan diorang tu ESQ lah. Kita ada satu asnaf, dia mewakili Malaysia Quran Hour bagi golongan gelandangan. Waktu tu dia punya hashtag dia masyarakat berbudi dan penyayang. Gelandangan ni dia mengaji bersama dengan Raja Nazrin, dengan Rosham Nur dan ramai lagi lah reciters, pembaca-pembaca Quran. Penekanan Haliza dalam kerja kemanusiaan lebih ke arah membuka mata masyarakat untuk saling membantu sesama insan. Baginya, kejayaan sesebuah NGO selain perlu pucuk pimpinan yang berdisiplin, rajin dan tegas, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan perlu diambil kira peranan masing-masing. Mereka menabur keringat tidak mengikut waktu anjal, tetapi mengikut keperluan golongan yang memerlukan. Rumah Perlindungan Baitul Fik ditubuhkan pada 2005. Ia menempatkan gadis yang mempunyai masalah akhlak serta keterlanjuran, mangsa keganasan rumah tangga, juga masalah kemurungan. Mereka berhak mendapat cerlak kedua dalam menjalani kehidupan seterusnya. Dan peluang itu diterjemahkan seorang wanita bernama Haliza Abdul Halim yang mengendalikan pusat ini satu ketika dulu. Itu shelter home yang kita bantu 3,000 lebih remaja yang anak tak sah taraf tu. Lepas tu domestic abuse, keganasan rumah tangga dan 1,000 lebih mental dan 5 OKU mental yang mengandung. Banyaklah. Memang JKM banyak membantu kita. 2020 akak tak boleh nak buat. Sebabnya kita dah tak ada rumah. Tuan rumah nak jual rumah. So kita terpaksa ni, dan pegawai-pegawai JKM Petaling bantu akak cari rumah sana sini pun tak ikut spek. Tu yang penting, kita tak nak operate secara haram. So kita tutuplah. Sungguh pun tiada lagi rumah perlindungan, sukarelawan Baitul Fik sentiasa sedia membantu. Saban minggu, Zarina Ree, antara orang kuat Haliza, mengadakan perbincangan untuk perancangan aktiviti mendatang. Minatnya dalam bidang kesukarelawan berputik tatkala menjaga ibunya yang menghidap barah. Kedatangan mereka menziarahi dan mendampingi ibunya dengan membuat kerja kebajikan membuka hati Zarina untuk menabur keringat berbakti kepada yang memerlukan. Kisahnya dulu masa saya menjaga mak saya sakit. Waktu mak saya sakit, she's a cancer patient lah. So pada waktu tu ada late stage of cancer patient ni, dia akan bagi ke hospice di mana ada sukarelawan yang membawa doktor-doktor dan juga nurse ke rumah-rumah pesakit. Jadi saya terfikir, kenapa kita tak boleh? Saya lah, bukan kita. Mungkin pada waktu tu ramai dah
buat kerja sukarelawan ni, tapi mungkin saya sendiri tak terdedah secara besar-besaran. Kita buat secara sendiri-sendiri macam tu. Jadi daripada situ menimbulkan minat saya untuk membantu. Dan daripada situ bermula minat saya untuk menceburkan diri daripada bidang sukarelawan. Kebetulan saya jumpa Facebook Puan Haliza, Baitul Fiqh. Dia selalu post dia punya dia punya posting, I love volunteers, I love volunteers. Berasal dari Kelantan, Wan Hasliza Wan Musa menyertai Baitul Fiqh lebih 4 tahun lalu. Pernah bertugas sebagai tenaga pengajar kepada anak-anak istimewa di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, dia tidak asing lagi dengan kerja-kerja kemanusiaan dan menyantuni golongan istimewa dan serba kekurangan. Pengalaman kat situ pun saya bawa juga. Saya pun tak ada pengalaman dengan OKU. Tak ada, kosong. Tapi saya macam ditarik untuk masuk ke situ sekejap. Dipinjamkan sekejap. So apa yang ada kat situ saya pun bawa keluar juga sikit. Dapat ilmu lah, dapat ilmu kat situ. Ilmu pun kita boleh kongsi, share dengan orang lain. Alhamdulillah lah, sekarang macam NGO Baitul Fiqh ni, bawah Puan Haliza, banyak pengalaman juga saya dapat pasal hidup, pasal orang sekeliling kita. Macam saya bukan orang senang tak. Tapi disebabkan saya pun susah, sebab tu saya nak masuk dalam diorang. So diri kita kena masuk dalam gelandangan tu, kena masuk dengan diorang. Jiwa kita kena masuk sekali. Bila kita ada kat situ, automatik jiwa kita pun dah ada kat situ tau. Buat masa sekarang kita tak tumpukan pada gelandangan sahaja. So kita musim PKP ni kita ada buat sumbangan prihatin macam bakul makanan, bakul sumbangan untuk yang terkesan PKP. Haliza selalu berpesan, setiap sumbangan dan amanah diberikan kepada Zarina dan rakan ketika di lokasi perlu disampaikan dengan penuh keikhlasan dan dilakukan sepenuh hati untuk mendapat redha ilahi. Sebenarnya NGO kita ni, kita harap kita dapat permudahkan masalah orang. Sebenarnya Kak Haliza ni dia dah bagi, orang kata dia dah lepaskan ilmu-ilmu dia pada sukarelawan kita lah. Itu sebab kita berharap sebenarnya ramai sukarelawan-sukarelawan baru, muda, young, energetic and all that ikut serta dengan kita. Sebab benda ni saya rasa bidang sukarelawan ni benda yang mudah dibuat. Tapi dia kena ada, orang kata, adab-adab dia. Jadi macam mana cara kita nak melembutkan, kita bagi dekat orang-orang macam ni, sebab kita tahu orang-orang yang kita bagi ni dia tak mungkin akan membalas apa jasa kita. Kita berharap hanya Allah membalas jasa kita. Ini Bangsa Puri Opal di Bandar Pinggiran Subang, Shah Alam, Selangor. Beberapa sukarelawan Baitul Fiqh menetap di kejiranan ini yang menempatkan 4 blok merangkumi 440 unit. Haliza memberi tanggungjawab kepada sukarelawannya menyediakan makanan untuk diberikan kepada sahabat jalanan, keluarga asnaf, juga barisan hadapan. Dikenali sebagai Dapur Asnaf, aktiviti ini turut memberi ruang dan peluang golongan asnaf mendapat sagu hati kerana membantu sukarelawan. Dapur Asnaf ni kita fokus pada asnaf. Memang kita suruh diorang masak untuk gelandangan, asnaf-asnaf sekitar, macam itulah. So kita panggil juga win-win, dapur win-win. Kita bagi pada PPV, kita bagi pada hospital, CAC. CAC Shah Alam tu yang paling besar lah yang kita bagi. Lepas tu kita bagi pada asnaf-asnaf lah. Kita bukan dekat sini saja dapur asnaf ni. Kita ada Damansara Damai di beberapa lokasi lagi. Taman Medan,
SS13 semua asnaf saja yang buat. Kami juga ada dapur asnaf di luar negara, macam hari Jumaat kita ada Jumaat Berkat dipanggil. Kita edarkan semua untuk penduduk Mekah dan Madinah, di Kosovo, di Turki. Turki dan Jordan kita fokus bagi kepada pelarian perang Palestin semualah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. 90% sukarelawan Baitul Fiqh dianggotai kaum Hawa. Sungguh pun ahli kaum Adam sedikit, gandengan kerjasama yang dilakukan untuk beberapa aktiviti banyak membantu meringankan tanggungjawab masing-masing. Muhammad Damhuri Ismail menetap lebih 14 tahun di kawasan perumahan ini. Dia antara insan yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Berikutan, dia tidak dapat membantu daripada segi wang ringgit. Dia ringan tulang membantu menyediakan makanan untuk diberikan kepada beberapa pihak dalam senarai Baitul Fiqh. Benda ni daripada segi kewangan kita tak ada nak bantu, kita sekurang-kurangnya paling tak ada kita bantulah melalui tenaga lah yang kita ada lah. Sebanyak PKP ni memang ramai yang terkesan lah gitu, sebab pekerjaan tak ada dulu. Banyak yang hilang kerja lah, sedangkan saya sendiri pun hilang pekerjaan juga, tapi alhamdulillah lah ada sikit-sikit. Rumah boleh buat roti apa semua kan, adalah sikit pendapatan kan. Kerjasama daripada Wakil Persatuan Penduduk banyak membantu Haliza dan pasukannya menyampaikan sumbangan. Bantuan tertakluk kepada lokasi dan individu yang memerlukan. Sumbangan terdiri daripada makanan yang sudah dimasak, bahan keperluan dapur, wang tunai juga lampin pakai buang untuk kanak-kanak dan dewasa. Pada pagi ini daripada Dapur Asnaf, kita akan buat sarapan pagi untuk penduduk-penduduk di sini dan yang kuarantin di rumah. Okey, sarapan kita pada pagi ini ialah bihun goreng. Bihun goreng ini kita akan edarkan untuk runner-runner yang menjadi frontliner yang menghantar makanan-makanan pada orang-orang sekitar kawasan ini. Muhammad Asmawi Ismail menjawat jawatan sebagai pengerusi Pangsapuri Opal ini lebih 10 tahun. Dia memaklumkan kebanyakan penduduk di sini di bawah kategori B40 dan amat terkesan dengan kehadiran pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Pihaknya turut menyediakan bantuan makanan kepada yang memerlukan dan aktiviti yang dilaksanakan Baitul Fiqh amat dialu-alukan. JMB Opal juga menyediakan food bank untuk mereka yang terkesan, dan saya bersyukur dengan adanya NGO seperti BatFit ni membantu meringankan beban penduduk yang terlibat. Mereka dialu-alukan untuk membuat sumbangan, namun perlu menitik beratkan SOP yang sedia ada. Seperti yang sedia maklum, dengan keadaan pandemik sedia ada sekarang, masing-masing semua tertekan, jadi kita memerlukan sokongan moral daripada jiran-jiran, kawan-kawan dan juga pihak berwajib. Hidup ini satu perjalanan dan perjuangan dalam mencari bekalan dan saham ke alam akhirat. Bagi Haliza dan rakan sukarelawannya, tiada had dan tiada istilah kepenatan dalam kamus hidup mereka. Tatkala melihat mereka yang disantuni mengukir senyuman, ia membangkitkan lagi semangat untuk terus menabur bakti kepada yang memerlukan. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak yang sudi bagi sumbangan ni kan. Harap benda ni teruslah kan. Mungkin ada lagi orang susah kan. Terima kasih banyak-banyak. Bagi Haliza, berhadapan dengan insan yang serba kekurangan menambahkan lagi erti bersyukur
pada rezeki yang ada. Mungkin hari ini mereka menelan kepayahan, namun siapa tahu esok lusa ada sinar baru menanti. Hati mereka yang suka membantu adalah anugerah ilahi. Sebenarnya hati emas ni semua orang ada. Allah bagi pada semua orang. Tapi depends macam mana kita carry dah hati emas lah. Macam tu. Separuh orang dia ada duit. Dia bagi kita je, kita buat. Separuh orang dia ada idea, dia ada tenaga. Tak tentu. Tapi itu skop dia besar hati emas ni. So depends on macam mana you carry lah. Pada akak, kita buat yang terbaik lah. Sungguh pun pernah ditikam sebanyak 15 kali pada tahun 2012 oleh insan kemurungan yang dibantu, ia sama sekali tidak melemahkan semangat Haliza untuk terus menabur bakti. Mengalami kecacatan kekal di tangan kirinya, peluang kedua yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala disyukuri dan dugaan yang dilalui satu rahmat buat dirinya. Harapan Haliza, Baitul Fiqh bakal diwarisi anak-anaknya, juga sukarelawan yang menjadi tulang belakang dalam meringankan beban mereka yang serba kekurangan. Dia yakin setiap amal kebajikan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas, nescaya dipermudahkan segala urusan oleh Yang Maha Esa.